Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azidah binti Aziz dari SMK Metodis SES Tiawan. Pada hari ini, Cikgu akan mengajar tentang topik karangan tingkatan 4 dalam subjek Bahasa Melayu. Hari ini kita akan memfokuskan bahagian karangan di mana sebelum pelajar menulis karangan, pelajar seharusnya merangka karangan terlebih dahulu. Jadi cikgu fokuskan bahagian kerangka karangan, iaitu soalannya huraikan keburukan media sosial kepada masyarakat bagi karangan pendapat, dan hari ini cikgu akan memfokuskan bahagian isi. Okey, jadi mari kita fokuskan kepada bahagian isi yang pertama, di mana isinya adalah melalaikan masa. Penanda wacana yang perlu pelajar gunakan seperti meninjau dari skop yang lebih luas. Okey, seterusnya isi penting pertama, penggunaan media sosial melalaikan masa penggunanya. Oleh itu, pelajar haruslah memasukkan sebab mengapa, iaitu mengapa. Okey, dan penanda wacana yang pelajar boleh guna seperti hal ini tercetus lantaran melayari laman sosial dalam jangka masa yang lama, dan seterusnya pelajar memasukkan cara, iaitu bagaimana. Oleh yang demikian, seseorang individu itu menghadap komputer, laptop, telefon pintar berjam-jam lamanya untuk melayari laman sosial tanpa melakukan aktiviti seharian yang lain. Okey, seterusnya pelajar boleh memasukkan contoh yang berkaitan dengan isi. Penanda wacana yang pelajar boleh gunakan seperti tamsilnya, kepelbagaian aplikasi yang menarik seperti permainan yang terdapat dalam laman sosial, melayari Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Pelajar juga perlu memasukkan kesan seperti rentetan daripada hal itu, pelajar leka sehingga mengabaikan pelajaran. Pekerja membazirkan masa di pejabat sehingga menjejaskan produktiviti kerja mereka. Dan yang paling penting sebenarnya, pelajar perlulah memasukkan peribahasa ataupun ungkapan yang menarik. Peribahasa atau ungkapan yang menarik ini sangat penting untuk mendapat markah yang cemerlang dalam penulisan karangan. Okey? Contoh peribahasa yang pelajar boleh gunakan adalah, ataupun ungkapan yang menarik yang pelajar boleh gunakan seperti masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Dan akhiri perenggan isi pelajar dengan penegasan, iaitu maka sudah terang lagi bersuluh penggunaan media sosial yang tidak terkawal menyebabkan individu leka dan lalai dalam tugas seharian mereka. Seterusnya kita beralih kepada isi yang kedua, di mana isinya ialah antisosial. Penanda wacana yang pelajar boleh gunakan adalah seperti dari kacamata yang lain. Okey, seterusnya kita beralih kepada isi penting yang kedua. Masyarakat yang asyik dengan dunia media sosialnya akan menjadi seseorang yang antisosial. Seterusnya, pelajar boleh memasukkan sebab, iaitu mengapa. Hal ini bersangkut paut dengan menggunakan media sosial dilihat terlalu taksub dan teruja dengan dunia mereka sendiri tanpa mempedulikan orang sekelilingnya. Seterusnya, pelajar boleh memasukkan cara, iaitu bagaimana. Okey, dan penanda wacana yang pelajar boleh gunakan seperti dalam konteks ini, seseorang itu sanggup berkurung di dalam rumah seharian dan tidak berkomunikasi dengan orang lain kecuali menerusi WhatsApp, Messenger dan sebagainya. Seterusnya, pelajar boleh memasukkan contoh yang bersesuaian dengan isi. Seperti, hal ini dapat kita lihat apabila seseorang itu lebih cenderung mendiamkan diri, bersendirian dan tidak suka bergaul dengan orang lain. Karangan anda tidak akan lengkap tanpa adanya kesan. Jadi anda cuba masukkan kesan. Seperti penanda wacananya, natijahnya, individu terbabit mudah berasa kesunyian kerana mempunyai
mempunyai sedikit rakan di dunia nyata, tidak pandai bergaul dalam dunia sebenar, dan juga individu itu akan mementingkan diri sendiri. Seterusnya, peribahasa yang pelajar boleh masukkan seperti ataupun ungkapan yang menarik yang pelajar boleh masukkan seperti kecanduan media sosial yang kronik. Dan akhir sekali, penegas. Izharlah bahawa seseorang itu akan menjadi seseorang yang anti-sosial sekiranya terlalu leka dengan penggunaan media sosial. Baiklah para pelajar sekalian, seterusnya selepas pelajar telah merangka karangan, jadi pelajar bolehlah mula menulis karangan. Jadi kita beralih kepada karangan perenggan isi pertama, iaitu meninjau dari skop yang lebih luas, penggunaan media sosial melalaikan masa penggunanya. Hal ini tercetus lantaran masyarakat yang suka melayari laman sosial dalam jangka masa yang lama. Oleh yang demikian, seseorang individu itu menghadap komputer atau telefon pintar berjam-jam lamanya untuk melayari laman sosial tanpa melakukan aktiviti seharian yang lain. Tamsilnya, kepelbagaian aplikasi yang menarik seperti permainan yang terdapat dalam laman sosial, melayari Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Rentetan daripada hal itu, pelajar leka sehingga mengabaikan pelajaran manakala bekerja membazirkan masa di pejabat sehingga menjejaskan produktiviti kerja mereka. Ketahuilah bahawa masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Maka sudah terang lagi bersuluh, penggunaan media sosial yang tidak terkawal menyebabkan individu tersebut leka dan lalai dalam tugas seharian mereka. Seterusnya kita beralih pula kepada perenggan isi kedua. Dari kacamata yang lain, masyarakat yang asyik dengan dunia media sosialnya akan menjadi seorang yang antisosial. Hal ini bersangkut paut dengan pengguna media sosial dilihat terlalu taksub dan teruja dengan dunia mereka sendiri tanpa mempedulikan orang sekeliling. Dalam konteks ini, seseorang itu sanggup berkurung di dalam rumah seharian dan tidak berkomunikasi dengan orang lain kecuali menerusi WhatsApp, Messenger dan sebagainya. Hal ini dapat kita lihat apabila seseorang itu lebih cenderung mendiamkan diri, bersendirian dan tidak suka bergaul dengan orang lain. Natijahnya, individu terbabit mudah berasa kesunyian kerana mempunyai teman yang sedikit di dunia nyata, tidak pandai bergaul dalam dunia sebenar dan melahirkan individu yang mementingkan diri. Hal ini menunjukkan individu tersebut telah mengalami kecanduan media sosial yang kronik. Izharlah bahawa seseorang itu akan menjadi seseorang yang antisosial sekiranya terlalu leka dengan penggunaan media sosial. Oleh itu, cikgu ingin menegaskan bahawa pentingnya seseorang pelajar untuk merangka karangan terlebih dahulu sebelum menulis karangan yang mantap. Dengan perkongsian cikgu tadi, cikgu harap semua pelajar dapat membuat kerangka karangan terlebih dahulu sebelum menulis karangan. Hal ini demikian kerana untuk menghasilkan karangan yang mantap dengan ayat yang gramatis, pelajar perlu membuat kerangka karangan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel SCS Setiawan. Sekian, terima kasih.